Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasihi dan salam sejarah gemilang. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat hendaknya. Izinkan cikgu memperkenalkan diri secara ringkas. Nama diberi Muhammad Afifi bin Abdullah Satari dan cikgu bertugas di SBPI Sabak Bernam dan mengajar mata pelajaran sejarah. Ayuh, bersama cikgu pada hari ini kita akan merungkai fakta berkaitan institusi yang di-Persekutuan Agong di negara kita. Tahukah murid-murid, Malaysia adalah salah sebuah negara yang masih mengamalkan sistem beraja sehingga hari ini. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, sistem beraja merupakan tonggak utama pemerintahan dalam kerajaan. Apabila kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, fungsi dan kuasa raja-raja terus dikekalkan dalam perlembagaan negara. Bahkan dalam perlembagaan negara kita juga telah mewujudkan satu jawatan baharu di peringkat persekutuan khusus berkaitan kuasa raja, iaitu jawatan Yang di-Persekutuan Agong. Dari apa yang cikgu terangkan tadi, sudah pasti murid-murid dapat meneka apakah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, bukan? Ya, kita akan belajar berkaitan perlembagaan dengan fokus pada bab 3, Raja berperlembagaan dan Demokrasi berparlimen. Dalam bab ini terdapat 5 sepecahan subtopik utama, iaitu pertama, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, Yang di-Persekutuan Agong dan Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Oleh itu, dalam kelas kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan secara terperinci subtopik 3.3 iaitu Yang di-Persekutuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Bagi memudahkan pemahaman murid-murid, cikgu akan membahagikan penerangan cikgu kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, institusi Yang di-Persekutuan Agong, yang kedua, kedudukan Yang di-Persekutuan Agong, dan yang ketiga, bidang kuasa Yang di-Persekutuan Agong. Oleh itu, murid-murid boleh membuka buku teks tingkatan 5 pada halaman 42. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan konsep negara persekutuan, Malaysia mempunyai konsep pemerintahan yang sangat unik, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kedua-dua konsep ini berjalan seiringan dengan setiap satunya menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti yang terkandung dalam perlembagaan. Justru, objektif dalam subtopik ini, murid-murid dapat menjelaskan kedudukan serta kuasa Yang di-Persekutuan Agong dan Raja dalam perlembagaan persekutuan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulakan tajuk ini dengan pengenalan terlebih dahulu. Ibarat peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila perlembagaan persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja ini terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi Yang di-Persekutuan Agong pada peringkat persekutuan. Dengan merujuk institusi Yang di-Persekutuan Agong di peringkat persekutuan, terdapat beberapa fakta penting yang murid-murid perlu ketahui, iaitu yang pertama, jawatan Yang di-Persekutuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Seperti mana yang cikgu terangkan sebelum ini, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, yang mana asalnya persekutuan ini hanya melibatkan negeri Melayu dalam Semenanjung sahaja sebelum penyertaan Sabah dan Sarawak bagi membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Maka, apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mewujudkan jawatan Yang di-Persekutuan Agong sebagai jawatan diraja di peringkat persekutuan. Jawatan Yang di-Persekutuan Agong menjadi simbol kedaulatan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Yang kedua, Yang di-Persekutuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
Tahukah murid-murid, sebelum Tuanku Abdul Rahman iaitu Yang Tuan Besar Negeri Sembilan dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja telah memilih Sultan Johor untuk diangkat menjadi Yang di-Pertuan Agong. Namun begitu, Sultan Johor pada waktu itu telah menolak cadangan tersebut atas beberapa faktor. Maka, Majlis Raja-Raja telah berbincang dan sebulat suara menyokong pelantikan Tuanku Abdul Rahman sebagai Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Sebagai penghormatan kepada baginda, Bank Negara Malaysia telah mengabdikan gambar baginda di atas semua not wang kertas yang dicetak dan dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Yang ketiga, pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan ataupun dijalankan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Terdapat beberapa kriteria yang diambil dalam pemilihan calon Yang di-Pertuan Agong. Dari segi kekananan baginda dan juga sokongan majoriti dalam undian Majlis Raja-Raja. Apa itu kekananan? Ini satu konsep baharu yang mungkin murid-murid baru dengar pada hari ini. Okey, cikgu bagi 5 saat untuk kamu semua teka apa yang dimaksudkan dengan konsep kekananan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pasti apa yang kamu fikirkan ke kanan itu adalah tangan kanan kamu. Salah. Ke kanan di sini merujuk kepada tempoh ataupun tempoh masa menjawat seseorang raja itu sebagai sultan di negeri yang dikuasainya. Okey, semakin lama baginda menjadi sultan, semakin cerah ataupun semakin besar peluang baginda untuk dicalonkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okey. Jika melihat kepada sejarah Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman telah menjawat jawatan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan selama 22 tahun dan baginda lebih senior berbanding sultan-sultan yang lain. Okey. Selain itu, calon Yang di-Pertuan Agong juga perlu mendapatkan sokongan dan undian majoriti dalam Majlis Raja-Raja. Namun, perlu diingat, bukan semua ahli mesyuarat raja-raja layak untuk memberikan undi. Okey, hanya 9 orang sultan sahaja yang layak untuk memberikan cadangan dan juga membuat undian. Okey, kenapa cikgu katakan sedemikian? Kerana kita kena jelas bahawa dalam mesyuarat raja-raja bukan hanya 9 orang sultan menjadi ahli mesyuarat. Bahkan terdapat juga beberapa orang yang tuan ataupun governor-governor negeri yang tidak mempunyai raja, okey, menjadi ahli majlis raja-raja dan mereka tidak layak untuk membuang ataupun membuat undian. Okey, setiap Yang di-Pertuan Agong akan menjawat jawatan tersebut selama sepenggal atau 5 tahun. Okey, yang keempat, seiring dengan kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Apakah tujuan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong ini diwujudkan? Tujuannya lain tidak bukan adalah untuk membantu Yang di-Pertuan Agong dalam urusan pentadbiran atau tujuan memangku jawatan Yang di-Pertuan Agong sekiranya Yang di-Pertuan Agong berada di luar negara atau dalam keadaan gering. Baiklah murid-murid, jika kita lihat pada gambar di sebelah, okey, gambar ini adalah gambar susunan Yang di-Pertuan Agong daripada yang pertama sehinggalah yang ke-16. Dan jika murid-murid perasan, okey, murid-murid perasan, terdapat beberapa buah negeri yang sudah mengulangi giliran Yang di-Pertuan Agong seperti Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Kedah, Kelantan dan juga Pahang. Kenapa keadaan ini berlaku? Sebab jika kita lihat pada keadaan semasa, situasi semasa, pusingan Yang di-Pertuan Agong daripada 9 buah negeri ini telah mencukupi satu pusingan. Okey, daripada Yang Tuan Besar Negeri Sembilan sehinggalah yang terakhir Sultan Negeri Perak. Dan bermula semula Yang di-Pertuan Agong dilantik semula daripada Yang Tuan Besar di Negeri Sembilan, Yang di-Pertuan Agong yang ke-10. Dan hari ini kita berada di bawah pemerintahan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 daripada negeri Pahang. Okey, pelbagai senario boleh berlaku dalam sistem penggiliran ini.
sama ada Majlis Raja-Raja mengekalkan sistem penggiliran sedia ada atau Majlis Raja-Raja juga boleh memikirkan kaedah lain yang dirasakan sesuai. Okey. Sebagai sebuah jawatan paling utama dalam pemerintahan, kedudukan Yang di-Pertuan Agong dijamin dan dilindungi dalam perlembagaan negara. Bukan itu sahaja, bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa, maka Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak dan melaksanakan tugasnya seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan. Di tangan cikgu ini ada sebuah buku, sudah pasti murid-murid dapat meneka buku apa yang berada di tangan cikgu ini. Ya betul, ini adalah buku Perlembagaan Persekutuan. Pada bahagian 4, Persekutuan bab pertama, perkara 32 dengan jelas memperincikan tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Dalam perkara 32, Ketua Umum Negara bagi Persekutuan dan isterinya. Yang pertama, maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan digelar Yang di-Pertuan Agong, yang hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan apa-apa jua pun prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan di bawah bahagian 15. Yang kedua, isteri Yang di-Pertuan Agong digelar sebagai Raja Permaisuri Agong. Hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong. Dan yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatanganinya sendiri olehnya, diajukan kepada Majlis Raja-Raja atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Okey. Jadi dapat kita lihat dengan jelas bahawa di dalam perlembagaan telah meletakkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong secara jelas. Okey, secara jelas, dan semua ini boleh dirujuk dalam buku Perlembagaan Persekutuan pada halaman 66. Berikut adalah keutamaan kedudukan Yang di-Pertuan Agong berbanding jawatan lain yang dinyatakan dalam perlembagaan. Okey, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Raja Permaisuri Agong. Yang ketiga, Raja-Raja dan Pemangku Raja. Yang keempat, Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Yang keenam, Perdana Menteri. Dan yang ketujuh, Timbalan Perdana Menteri. Situasi ini kita boleh lihat dalam majlis-majlis rasmi bagaimana kedudukan kerusi-kerusi VIP disusun. Okey, dan kedudukan itu bukanlah kedudukan yang diletakkan secara suka-suka, tetapi telah mengikut standard yang telah ditetapkan yang ada di dalam perlembagaan. Sebagai rumusan, institusi beraja merupakan penaung rakyat yang melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memartabatkan institusi beraja kerana institusi ini menjadi lambang kedaulatan negara kita. Ayuh sekarang kita melihat pula kuasa Yang di-Pertuan Agong yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Terdapat 3 bidang kuasa yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agong. Pertama, kuasa eksekutif. Yang kedua, kuasa perundangan. Yang ketiga, kuasa kehakiman. Baik, kita pergi yang pertama, kuasa eksekutif. Okey, di dalam kuasa eksekutif ini, Yang di-Pertuan Agong mempunyai 4 keutamaan. Pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang kedua, pelantikan jawatan penting. Yang ketiga, dalam bidang ketenteraan. Dan yang keempat, dalam aspek diplomatik. Kita lihat yang pertama, melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong perlu melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri pula perlu melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Yang kedua, pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong perlu melantik Peguam Negara.
Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga perlu melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Yang ketiga, ketenteraan. Yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib, pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Dan yang terakhir, diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula dan menjalankan tugas. Okey, untuk diplomatik ini, cikgu ingin berkongsi fakta berkaitan dengan individu yang dilantik oleh kerajaan Malaysia yang akan menjadi duta ataupun pesuruh jaya tinggi. Cikgu ingin menerangkan apa beza duta dan apa beza pesuruh jaya tinggi. Duta adalah satu jawatan yang mana dilantik oleh kerajaan Malaysia. Individu tersebut akan mewakili negara di negara-negara luar Commonwealth. Manakala bagi negara-negara yang mempunyai hubungan Commonwealth dengan Malaysia, wakil kerajaan disebut sebagai pesuruh jaya tinggi. Pesuruh jaya tinggi. Contoh negara yang tiada mempunyai hubungan diplomatik ataupun hubungan Commonwealth dengan Malaysia seperti Indonesia. Wakil kita di sana disebut sebagai duta. Manakala wakil Malaysia di Singapura yang mewakili kerajaan Malaysia di Singapura dipanggil sebagai pesuruh jaya tinggi. Sedikit ilmu cikgu kongsikan dengan murid-murid semua. Berikutnya kita lihat pula kuasa perundangan. Kuasa perundangan di sini bukanlah yang di-Pertuan Agong akan menangkap orang yang bersalah dan juga membicarakan orang yang bersalah. Tidak. Kuasa perundangan di sini adalah kuasa menggubal undang-undang. Dan perundangan di sini berlaku ataupun dijalankan di dalam parlimen bagi membentuk akta dan undang-undang yang baharu. Untuk yang di-Pertuan Agong ada 4 keutamaan. Yang pertama, persidangan parlimen. Kedua, dari segi agama, iaitu agama Islam. Ketiga, hak dan keistimewaan. Yang keempat, pengisytiharan darurat. Keempat-empat ini diletakkan di bawah kuasa perundangan. Kita lihat yang pertama, persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa untuk memberhentikan dan membubarkan parlimen. Yang kedua, agama. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Yang kedua, ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Yang ketiga, hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah juga Sarawak. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Yang keempat, pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Selesai untuk 4 bidang tugas di bawah kuasa perundangan. Manakala di bawah kuasa kehakiman, yang di-Pertuan Agong melantik hakim mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Terdapat 2 perkara penting di bawah kuasa kehakiman. Yang pertama, kuasa kehakiman. Yang kedua, kuasa pengampunan. Kita lihat yang pertama, kuasa kehakiman. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi.
Kesemua hakim-hakim ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang cikgu terangkan awal tadi. Yang kedua, sebagai kuasa pengampunan. Ya, Yang di-Pertuan Agong boleh mengampunkan mengikut budi bicara baginda. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Ini bermakna keputusan Yang di-Pertuan Agong bukanlah daripada keputusan secara peribadi, sebaliknya daripada nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Kesimpulannya, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua rukun negara. Sebagai warga negara yang patriotik, kita mesti mengamalkan prinsip tersebut bagi menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak pemerintahan negara. Tidak lengkap kiranya kelas kita pada hari ini tanpa latihan pengukuhan. Oleh itu, mari kita bersama-sama menjawab soalan yang cikgu sediakan. Baiklah, baca soalan dengan teliti, pilih dan tandakan jawapan yang tepat bagi setiap soalan. Pertama, siapakah ketua negara di peringkat persekutuan? A. Sultan, B. Perdana Menteri, C. Menteri Besar dan D. Yang di-Pertuan Agong. Cikgu berikan masa 5 saat untuk murid-murid semua menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, mari kita lihat atau kita semak apakah jawapan untuk soalan ini. Okey, jawapannya adalah D, Yang di-Pertuan Agong. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang terkeliru. Apa beza antara ketua negara dan ketua kerajaan? Okey, Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara, manakala ketua kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Manakala di peringkat negeri, ketua negerinya adalah Sultan atau Raja dan ketua kerajaan di peringkat negeri adalah Menteri Besar atau Ketua Menteri. Okey. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Berapa lamakah tempoh Yang di-Pertuan Agong menjawat jawatan tersebut? A. 5 tahun, B. 6, C. 7 tahun dan D. 8. 5 saat daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita semak jawapan untuk soalan ini. Okey, jawapannya A. 1 penggal bersamaan 5 tahun. Okey, 1 penggal bersamaan 5 tahun. Tetapi boleh tak atau bolehkah Yang di-Pertuan Agong meletakkan jawatan lebih awal daripada tempoh baginda menjawat jawatan tersebut? Boleh. Seperti mana yang ada dalam perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong atau baginda secara sukarela menandatangani surat peletakan jawatan baginda, ataupun kemungkinan baginda kurang sihat atau gering menyebabkan baginda tidak layak untuk menjawat jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun, atau Yang di-Pertuan Agong berada di luar persekutuan lebih daripada 15 hari seperti mana yang ada dalam perlembagaan. Okey, jadi tempoh menjawat Yang di-Pertuan Agong adalah selama 1 penggal. 1 penggal bersamaan 5 tahun. Okey, baik, kita lihat soalan yang ketiga. Bagaimanakah seorang sultan dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong? A. Dipilih dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja, B. Persetujuan ahli parlimen, C. Undian dalam pilihan raya khas dan D. Lantikan secara warisan. Baik, cikgu berikan 5 saat untuk soalan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pasti murid-murid mempunyai jawapan masing-masing. Baik, kita semak jawapan untuk soalan ini. Okey, jawapannya adalah A. Dipilih dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ya, jawatan Yang di-Pertuan Agong
bukan jawatan yang sama seperti jawatan kaki tangan awam ataupun jawatan politik, yang mana jawatan-jawatan ini ataupun jawatan yang di-Pertuan Agong ini dilaksanakan ataupun dipilih dalam mesyuarat khas Majlis Raja. Okey, Majlis Raja. Sebab itu jika kita lihat apabila cikgu bacakan rumusan akhir tadi, yang di-Pertuan Agong ataupun raja-raja ini adalah penaung pelindung kepada kita tanpa melihat bangsa, agama dan juga budaya. Kerana apa? Kerana yang Pertuan Agong ataupun raja bersifat neutral dan ia dipilih dalam Majlis Raja. Okey, baik, kita lihat soalan yang keempat. Soalan yang terakhir barangkali. Baik, jawatan yang di-Pertuan Agong mula diperkenalkan sejak tahun A 1954, B 1955, C 1956 dan D 1957. 5 saat daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sudah pasti murid-murid ada jawapannya. Kita tengok apakah jawapannya. Okey, jawapannya adalah D tahun 1957. Perlu diingat murid-murid semua, jawatan yang di-Pertuan Agong hanya mula digunakan bermula pada tahun 1957, iaitu tahun di mana kita mencapai tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Maknanya sebelum tahun 1957 tiada jawatan yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk itu tamatlah sudah kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Cikgu doakan dengan ilmu yang cikgu berikan kepada murid-murid semua dapat menimba dan menerima ilmu tersebut dan digunakan dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Itu sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.